بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم باب صلاة المسافر والمريض باب صلاة المسافر والمريض Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru minas salah in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru. Wa idza darabtum fil ardi, apabila kamu berjalan atas muka bumi ni, falaysa alaykum junahun, tidak menjadi masalah, tiada kesalahan bagi kamu, an taqsuru minas salah, untuk mengqasarkan, memendekkan daripada salat, in khiftum, jika kamu takut, in khiftum an yaftinakum, kalau sekiranya kamu bimbang dan takut difitnahkan alladzina kafaru, oleh orang-orang kafir. Ini surah An-Nisa ayat 101. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apabila kamu berjalan atas muka bumi ini bermusafir, tidak menjadi masalah, tidak menjadi kesalahan untuk kamu memendekkan salat jika sekiranya kamu bimbang dan takut kalau difitnah atau diganggu atau diusir atau diganggu di macam-macam oleh orang kafir. Surah An-Nisa 101. Ayat ni menyatakan kalau takut, jadi bila kita musafir, jika bimbang takut orang kafir buat jahat, maka boleh pendekkan salat. Dalam hadis an Ibn Sirin an Ibn Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam safara min al-Madinati la yakhafu illa Allah azza wa jalla fa shalla rak'atain hatta raja'. Dari Abdullah Ibnu Abbas, Rasulullah bermusafir dari Madinah, la yakhafu illa Allah azza wa jalla, dia musafir dari Madinah dalam keadaan tidak ada ketakutan, melainkan dia hanya takut kepada Allah azza wa jalla. Fa shalla rak'atain hatta raja', dan Nabi salat 2 rakaat sehinggalah Nabi pulang. Hadis Ahmad Ibnu Abi Syaibah dan juga Al-Imam Tirmizi menghukumkan hadisun hasanun sahih. Jika tidak kerana hadis yang kita bacakan tadi, seumpamanya Nabi bermusafir tanpa ada rasa takut, maka dah semestinya para ulama menyatakan bolehnya qasar solat ini apabila takut saja. Apabila takut difitnah oleh musuh. Kerana ayat surah An-Nisa tu kata kerana takut musuh ataupun takut difitnahkan oleh musuh, maka boleh untuk qasar. Kalau tak takut, tak bolehlah qasar. Tapi oleh kerana ada hadis-hadis yang menceritakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusafir dalam keadaan tidak ada ketakutan, maka Nabi memendekkan salat baginda sallallahu alaihi wasallam. Bab salatul safar, bab salat musafir ini, maka dia membahaskan perkara yang kita sebut sebagai ar-rukhsah. Ar-rukhsah ni apa benda? Ar-rukhsah
rakhasa yurakhisu, tarkhis. Kita panggil rakhasu al-thaman, diskaun harga, rakhas atau rakhisu atau rakhasa atau tarkhis, maka kita panggil diskaun itu tarkhis. Bermakna memudahkan. Itu maksud rakhasa ataupun tarkhis. Diskaun tu maksudnya mudahkan harga. Maksudnya dikurangkan harga. Itu maksud tarkhis ataupun rukhsah. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi khassa tabaraka wa ta'ala al-musafir fi safarihi. Allah memudahkan bagi orang yang bermusafir di dalam pemusafirannya. Maka Allah memudahkan untuknya bil fitari, untuk berbuka, wal qasar wal qasri, dan memendekkan. Dan ini adalah hikmatus syari', adalah hikmah daripada Allah Azza wa Jalla, kerana as-safar itu disebut oleh Nabi qit'atun minal azab. As-safaru qit'atun minal azab. Musafir itu adalah potongan daripada azab. Musafir itu potongan daripada kesusahan. Wa huwa fi nafsihi masyaqqatun wa juhdun. Dan musafir itu sendiri adalah masyaqqah, susah, masyaqqah, ada kesulitan. Wa juhdun, kena ada juhud, kena ada sikit usahalah. Itu orang musafir. Walau kana al-musafiru min arfahin nas fa innahu fi masyaqqatin wa juhdin bi jismihi fa kana min rahmatillah bi ibadihi wa barrihi bihim an khaffafa anhum syatru as-salah wa iktafa minhum bis-syatri. Maka oleh kerana itu Allah dengan kasih sayang dan rahmatnya, Allah memberikan diskaun setengah daripada as-salah. Waqtafa minhum bisyatar, maka cukuplah minhum bisyatar, cukup dengan setengah daripada diskaun yang Allah Subhanahu wa taala telah beri. Itu maksud tarkhis ataupun rukhsah. Rukhsah ni dalam ilmu usul fiqahnya dia masuk dalam hukum syarak. Hukum syarak terbahagi kepada dua, hukum taklifi dengan hukum wad'i. Hukum syarak ada dua, satu hukum taklifi, yang satu lagi adalah hukumul wad'i. Hukum taklifi adalah perintah Allah, talabu al-fi'il. Hukum taklifi adalah perintah Allah menuntut kepada hambanya untuk melakukan, dan juga talabu, dan menuntut untuk meninggalkan. Itu hukum syarak. Hukum syarak ada 5, iaitu wajib, mandub, iaitu wajib, sunat, harus, atau harus tu kita kemudian kan, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu dipanggil hukum taklifi. Hukum taklifi ini amrun syara' atau amrun syar'i, hukum syarak atau hukum syar'i, hukum syarak yang mengandungi talabul fi'il. Talab fi'il adalah perintah Allah untuk dilakukan. Jika ala sabilil ilzam, iaitu ataupun ala sabilil jazam, kalau sekiranya perintah itu dalam bentuk ilzam ataupun jazam, kita panggil menuntut, mesti dilakukan, maka itu datang hukum wajib ataupun ijab. Ijab ataupun hukum wajib. Jika dia talabul fi'il, suruh buat, tapi ghair sabilil ilzam, tapi bukan dengan bentuk ilzam, bukan untuk suruh dilazimi, ataupun bukan sesuatu yang jazam, maka datang hukum mandub, sunat. Datang hukum sunat. Jika hukum syarak itu talabul mana' ataupun talabul tark, menuntut untuk kita tinggalkan ala sabilil ilzam, secara lazim, secara jazam, pasti, maka datang hukum tahrim, haram. Kalau dia datang dengan talabut tarki,
menuntut supaya kita tinggalkan tapi ala ghairi sabilil ilzam, tidak jazam, maka datang hukum makruh. Sebagai pelengkap kepada hak empat tadi itu, maka takhir, pilihan. Datang hukum mubah, harus. Buat boleh, tak buat pun tak ada apa. Dia buat ke, tak buat ke, hukumnya harus. Pembahagian harus itu yang dipanggil mubah itu, sebahagian ulama menyatakan dia bukan menuntut. Dia tak suruh kita buat, dia tak suruh kita tinggalkan. Maka dia datang hukum harus. Maka dia sebagai pelengkap kepada hukum syarak. Maka jadilah hukum syarak itu 5. Itu hukum taklifi. Taklifi maksudnya taklif, bebanan. Dia ada taklif kat situ. Dia ada bebanan untuk kita buat ataupun bebanan untuk kita tinggalkan. Di sana ada dipanggil hukum al-wad'i. Bahagian kedua hukum syarak dipanggil hukumul wad'i. Hukumul wad'i bukan hukum taklif. Hukum wad'i, syarak meletakkan. Syarak menjadikan sesuatu sebab atau syarat atau halangan. Itu hukum wad'i. Hukum wad'i, syarak menjadikan sebab atau syarat atau larangan. So, bila adanya sebab sekian-sekian adalah hukum. Jika tak ada sebab, tak adalah hukum. Apabila masuknya tergelincir matahari, maka dia sebab untuk solat zuhur. Apabila masuknya ghurubus syams, matahari terbenam, maka dia datang sebab untuk solat maghrib. Hukum wad'i lagi datang syarat. Syarat nak solat mesti ada wuduk syaratnya. Tapi tidak bermakna jika ada syarat ada hukum. Maksudnya, orang yang ada wuduk tak semestinya solat. Itu syarat. Dan datang dengan hukum mana', halangan. Jika ada halangan, maka ternafilah hukum. Seperti perempuan datang haid. Maka tak boleh baginya ada halangan untuk dia salat. Ada halangan untuk dia puasa. Itu namanya hukum wad'i. Hukum yang tidak ataupun hukum yang di luar kemampuan manusia. Tak ada kena-mengena dengan taklif. Tak ada kena-mengena dengan hak yang tadi tu. Suruh buat, suruh tinggal. Datang je syarat sebab ataupun adanya halangan menyebabkan datang hukum syarak. Sebab itu dia namanya hukum syarak. Datang lagi dalam bab hukumul wad'i sihhatu wal fasad. Sahih dan fasad. Jika datang sebab, terpenuhi syarat dan tidak ada halangan, maka sahihlah ibadatnya. Jika ada sebab, ada syarat, tak ada halangan, maka sahlah muamalat dia. Jika ada sebab ataupun tak memenuhi syarat dan juga ada halangan, maka ada fasid kat situ, rosak. Dia hukum wad'i. Dan antara hukum wad'i itu adalah rukhsah dan azimah. Rukhsah dan azimah. So, rukhsah dan azimah adalah hukum wad'i, hukum syarak. Apa maksud rukhsah? Rukhsah adalah hukum syarak tatagayyaru, berubah. Hukum syarak itu berubah ila suhulah, daripada susah jadi senang. Bisabab atau li'uzrin, kerana ada keuzuran. Ma'al baqa' as-sabab li hukmi syarak. Ataupun sesuatu hukum yang berubah kepada bentuk mudah disebabkan ada keuzuran. Dengan dalam masa yang sama, hukum asalnya itu kekal. Itu masuk rukhsah. Para ulama bila dia letakkan ta'rif, maka dia jami' wa mani'. Jika sesuatu hukum itu daripada susah menjadi senang. Tapi susah jadi senang kerana keuzuran. Li'uzrin. Bukan kerana suka-suka. Tak. Ataupun bukan kerana
hukum yang berubah daripada susah jadi senang, bukan kerana keuzuran, tapi syarak datang dalil menukar hukum tersebut, maka dia tak nama rukhsah. Seumpama apa contoh? Hukum sebelum sesiapa yang makan daging ataupun mimma massatin nar, siapa yang makan daging yang dimasak wajib wudu. Tapi kemudian hukum berubah. Makan daging ataupun makan makanan yang masak tidak wajib wudu. Itu bukan suatu perubahan. Dia perubahan daripada susah menjadi senang, tapi bukan kerana keuzuran. Dia kerana nasakh. Hukum nasakh. Hukum berubah. Disebabkan ada dalil yang akhir menasakhkan dalil sebelum. Itu tak nama rukhsah namanya. Itu bukan rukhsah. Rukhsah adalah hukum yang susah jadi senang kerana keuzuran. Dalam masa yang sama, hukum asal tetap ada. Seperti makan bangkai. Al-aklul maitah. Hukum makan bangkai apa dia? Haram. Kenapa haram? Ada illah. Illah juga hukum wad'i. Ada illah sebab syarat mani'. Kemudian ada as-sihhatu wal fasad, sahih ataupun ghasaq ataupun rukhsah dan azimah. Makan bangkai hukumnya haram. Kenapa haram? Illahnya najis. Tapi di dalam mudarat ataupun dalam keadaan tertentu, hukum makan bangkai jadi harus. Walaupun harus, hukum tetap hukum haram. Asalnya haram. Tapi dibolehkan kerana ada keuzuran dan kerana ada mudarat. Nak menjaga nyawa. Nak menjaga hayat. Hifzul hayat. Maka itu namanya rukhsah. Itu namanya rukhsah. Rukhsah hukum jadi senang. Dalam masa yang sama, hukum asalnya masih ada, masih terpakai. Itu namanya rukhsah. So, orang makan bangkai, itu rukhsah. Disebabkan darurat. Salat 4 rakaat. Dia musafir. Maka dia boleh pendekkan. Dia boleh adanya rukhsah. Dalam masa yang sama, hukum salat asalnya masih kekal 4. Zuhur 4, asal 4. Tapi kenapa boleh 2? Kerana adanya musafir. Ada hukum musafir. Maka bila dia musafir, dia harus baginya pendekkan salat dari 4 jadi 2. Dalam masa yang sama, bukan bermakna salat zuhur jadi 2. Dah. Salat zuhur 4, tetap 4. Tapi hukum berubah kepada memudahkan disebabkan keuzuran ataupun disebabkan adanya masyaqqah. Itu namanya rukhsah. Orang sakit pun begitu juga. Orang sakit begitu juga. Hukum asal menghadap kiblat wajib. Tapi dalam keadaan tertentu, maka dia boleh salat menghadaplah ke mana pun kerana dia sakit dan tak boleh bergerak. Dengan hukum asal masih kekal, iaitu mesti menghadap ke arah kiblat. Maka itu yang dinamakan rukhsah. Lawan kepadanya azimah. Apa azimah? Semua hukum asal dinama azimah. Semua hukum asal azimah. Sesiapa yang salat 4 rakaat itu azimah. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan itu azimah. Dia musafir dalam bulan Ramadan, dia tukar dari azimah kepada rukhsah. Itu bezanya. Azimah hukum asal, istishab daripada hukum asal, dan apabila adanya keadaan tertentu, maka agama memudahkan urusannya dengan memberikan rukhsah kepadanya. Dalam qawaid asy-syar'iyyah, innal masyaqqah tajlibu at-taysir.
innal masyaqqah tajlibut taysir. Sesungguhnya setiap kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Setiap kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Walamma kana as-safar qit'atun min al-azab, maka tatkala kerana musafir itu adalah potongan daripada azab, menghalang seseorang hamba itu daripada tidurnya dan kerehatannya, maka rattaba syari'u alaihi ma rattaba min ar-rukhas, maka syarak memberikan ataupun memberikan hadiah kepadanya dengan memudahkan urusan. وحتى لو فرض خلوه عن المشقات لأن الأحكام تتعلق بعلالها التامة وإن تخلفت في بعض الصور والأفراد. walaupun لو فرض خلوه عن المشقات, walaupun seseorang itu dalam keadaan itu sunyi daripada masyaqqah. Maksudnya, kalaupun dia tak ada masyaqqah, tapi oleh kerana adanya musafir itu, tetap boleh melakukan ataupun mengambil dengan rukhsah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Rukhsah. Faman kana, siapa di kalangan kamu maridan, sakit, aw ala safarin, musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, ganti hari lain. Rukhsah. Dalam masa yang sama, kewajipan puasa tetap ada, Ramadan. La yukallifullahu nafsan illa usaha, dan Allah tidak membebankan seseorang itu melainkan apa yang dia mampu. Dalam Al-Bukhari, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janb. Salatlah kamu berdiri, kalau tak mampu duduk, dan kalau tak mampu atas lambung, baring. Qala Ibn al-Munzir la a'lamu khilafan baina ahli al-ilmi anna lil maridi an yatakhallafa 'anil jama'at min ajli al-marad. Kata Ibn al-Munzir, aku tidak mengetahui adanya khilaf di kalangan ahlul ilmi, para ulama, bagi orang yang sakit itu untuk dia tidak hadir berjemaah min ajli al-marad, kerana ada sakit. Wajib salat jemaah tapi sakit, maka boleh untuk tidak hadir jemaah. أجمعت الأمة قال النووي أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا. Kata An-Nawawi, telah ijma' para ummah, itu para ulama, bahwasanya siapa yang tak mampu untuk berdiri untuk menunaikan yang fardu itu, maka dia salat duduk. Wala i'adata alaih, dan tidak ada ulangan bagi dia. Wala yanqusu min thawabihi lil khabari, dan tidak kurang pun pahalanya kerana khabar, kerana ada riwayat. Siapa yang salat duduk kerana sakit, salatnya tetap pahalanya full, sebab dia tak boleh berdiri sebab sakit. Tapi kalau salat hak yang biasa tu, dia salat sunat duduk dan sebagainya, hak tu datang pula hadis, siapa yang duduk nisf dapat half daripada salat berdiri, siapa baring dapat half daripada salat duduk. Idza maridal 'abd aw safara, apabila seseorang hamba itu sakit atau musafir, dituliskan baginya maka ya'malu muqiman sahihan, dituliskan pahalanya muqiman sahihan, muqim dan sahih, sah. Muqim maksudnya dia musafir. Sebila musafir dia salat dua, walaupun dia salat dua, pahalanya full mark, penuh, bukan dah half. Rawahul Bukhari. Man nawal khaira wa fa'ala ma qaddara alih kana lahu ka ajril fa'il wa ahtajju bi hadisi Abi Kabsha wa ghairuh. So itu adalah keringanan-keringanan yang diberikan oleh agama kepada seseorang hamba sekiranya dia berada di dalam keadaan-keadaan yang diharuskan oleh syarak untuk dia mengambil dengan rukhsah. Allah Subhanahu wa ta'ala ahab, cinta kepada orang yang tu'ta bi rukhasihi, orang yang mengambil rukhsah, sebagaimana Allah cinta orang yang mengambil azimah. Allah Ta'ala cinta kepada orang yang ambil rukhsah, sebagaimana
Allah suka dan cinta bagi orang yang melaksanakan azimah. Apa maksudnya? Maksudnya, sesiapa yang mengambil rukhsah dalam keadaan-keadaan yang dibenarkan oleh syarak, Allah sayang dan cinta kat dia. Sebagaimana orang yang ambil azimah. Orang yang salat 4 rakaat secara muqim. Dia muqim, dia bukan musafir. Dia salat 4 rakaat, Allah cinta kat dia. Orang musafir, dia salat 2. Sama Allah cinta dengan dia macam Allah cinta dengan orang yang muqim salat 4. Sebagaimana juga dalam riwayat yang lain, Allah Ta'ala suka untuk orang mendatangi rukhsahnya sebagaimana Allah cinta kepada orang yang meninggalkan maksiat kepadanya. Siapa yang buat rukhsah, ambil rukhsah, dia Allah cinta sebagaimana orang yang meninggalkan maksiat kepada Allah. Orang yang tinggalkan maksiat Allah sayang, Allah cinta. Begitulah Allah sayang kepada orang yang mengambil rukhsah. Apa faedah daripada hadis ni? Faedahnya, buatlah, ambillah rukhsah tu. Ambil, jangan tak ambil. Tak apalah, kita musafir, RNR dah banyak, kita musafir naik kereta ada aircon, kita musafir naik kapal terbang, apa semua ada. Nak buka puasa kenapa? Yang kau tak nak buka puasa tu kenapa? Kan? Yang nak puasa tu kenapa? Naik kapal terbang, tak letih apa pun, kan? Tidur di atas kapal terbang tu. Datang pramugari duduk sebelah. Chicken or beef? Dia pun tengok orang sebelah. Orang sebelah tu puasa. Malu pula dia nak makan. Apa nak malunya? Allah bagi. Allah bagi. Nak malu apa? Makan lah. Gantilah hari lain. Tak ada apa masalah. Allah suka hamba yang mengambil rukhsah sebagaimana Allah suka orang yang ambil azimah. Sama. Wa an Ya'la ibn Umayyah qultu li Umar ibn al-Khattab laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru faqad amina an-nas faqala ajibtu mimma ajibta min فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ya'la ibn Umayyah qala qultu li Umar ibn al-Khattab, aku berkata kepada Umar bin al-Khattab, ayat Allah yang kita baca tadi, laisa alaikum junah, tak ada menjadi kesalahan an taksuru, untuk kamu qasarkan salat, in khiftum an yaftinakum, kalau kamu bimbang takut orang kafir memberi fitnah kepada kamu, faqad aminan nas, dan dia kata orang sekarang dah aman. Dah aman, dah tak ada apa ketakutan dah. Maka dah aman, kenapa nak qasar? Buatlah tamam, ambil azimah. Faqala ajibtu mimma ajibta min, kata aku, pelik popok ni. Aku tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalika, tentang demikian. Nabi kata sadaqatun, sadaqah tasaddaqallahu biha, Allah telah memberikan sedekah alaikum, atas kamu, terimalah sedekah Allah. Allah bagi sedekah, yang gatal tak nak terima tu kenapa? Akhrajahu Muslim. Wa hadha qad afada al-wujub inda Abi Hanifah wa kathirin, dan ini menunjukkan ataupun memberi faedah wajib di sisi Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah kata wajib. Kenapa wajib? Sadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu sadaqatahu. Sadaqah ya Allah dah bagi dah, terimalah, faqbalu, terimalah kamu semua sedekah Allah. Di sisi Abu Hanifah dan banyak di kalangan para ulama, wajib. Wa yara Syafi'i wa Malik afdaliyah, adapun Syafi'i dan Malik melihat afdaliyah, afdal.
afdal. Fa uqirrat salatus safar ala faridatil ula. Maka mazhab Syafi'i wa Maliki afdal. Apa maksud afdal? Afdal lah, lebih baik. Lebih baik. Dia tak kata wajib, afdal. So bila kita kata afdal, tak nak yang afdal, nak yang mafdul. Dia tak nak afdal, dia nak ambil yang tidak afdal. Bukan tak sah, sah semayang dia. Salat musafir, dia tak qasar, dia buat salat tamam. Sah tak? Sah. Sebab majoriti kata sunat. Tapi Syafi'i wa Maliki menyebut afdal. So afdal orang yang musafir ni qasar lah. Di sisi mazhab Abu Hanifah ataupun di sisi Imam Abi Hanifah, maka wajib. Maka salat yang 2 rakaat qasar itu ketika mana musafir itu adalah wajib di sisi al-Imam Abu Hanifah. So tak ada alasan lagi dah. Tak ada alasan untuk siapa yang musafir untuk tidak terima sedekah yang Allah bagi. Bila mana Allah suruh hak yang sempurnanya, malas. Bila Allah bagi hak yang diskaunnya pun tak nak ambil. Pelik manusia. Ha? Apa tu? Nak bayar? Malas nak bayar. Tak tahu lah nak baca mana. Kalau solat qasar dia tak payah bayar dah. Puasa lah. Tak apalah, walaupun di sana ada perincian lah. Dah kalau sekiranya keadaan menyebabkan dia bertambah mudarat dan sebagainya, maka kalau tak buka puasa juga, tak tahulah kan. Walaupun dia boleh pilih. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, katanya, awwalu ma furidat, awal-awal yang difardukan salat itu 2 rakaat. Awal-awal yang difardukan salat itu 2 rakaat. Fa uqirrat salatus safar, maka dikekalkan dalam musafir 2. Wa utimmat salatul hadar, dan disempurnakan dalam salat hadar 4. Hadis Al-Bukhari muttafaqun alaihi walil Bukhari. Thumma hajara fa furidat 4, kemudian hajara fa furidat difardukan 4. Wa uqirrat salatus safar 'ala al-awwal, dan dikekalkan salat musafir itu 'ala al-awwal, daripada yang awal iaitu 4. Wa zada Ahmadu illa al-maghriba, melainkan salat maghrib. Fa innaha witrun nahar, kerana salat maghrib itu witir bagi siang hari. Witir siang maghrib. Wa illa subha fa innaha tutawwalu fiha al-qira'ah, dan tidak juga subuh, kerana subuh itu tutawwalu fiha al-qira'ah, adalah dipanjangkan bacaannya. Jadi awal fardu salat itu adalah 2 rakaat. Kemudian wastamarrat muddata baqaihi alaihi salatu wassalam bi Makkah. Kemudian diteruskan sewaktu Nabi dekat Makkah, apabila Nabi hijrah, zida fi salat zuhur, ditambah pada salat zuhur dan asar dan isyak itu 2 rakaat. So jadilah dia 4. Hatta sirna rubaiyat, jadi 4. Wa ammal maghriba, adapun maghrib itu dikekalkan, difardukan 3 rakaat, dan wa baqiyat ala ma furidat alaihi litakuna witr nahar, dan dikekalkan 3 itu kerana dia witir pada siang, salat siang, witirnya maghrib. Wa ammal fajru, maka fajar itu dikekalkan 2 kerana panjangnya bacaannya. So bacaan subuh panjang, so dikekalkan 2. Sebab itu tidak diqasar jadi 1. وهذا تسميته قصرا هو أمر نسبي لا حقيقي لأنه لم يحصل قصر في الصلاة وإنما حصل زيادة. Tinggal lagi isu ini adalah ulama kata itu bukan rukhsah, itu adalah tambahan daripada yang asal.
Wa ana Aisyah radhiyallahu anha, berikutnya anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqsuru fi safar wa yutimmu wa yasumu wa yuftiru. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi itu yaqsuru fi safar, qasar dalam musafir, wa yutim wa yasum. Adalah Nabi itu dalam musafirnya kadang-kadang qasar, kadang-kadang tamam. Kadang-kadang berpuasa, kadang-kadang buka. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Hadis berikutnya kita dah sebut tadi, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Allah Ta'ala suka orang yang mendatangi kemudahan yang diberi itu sebagaimana dia benci kepada mendatangi maksiat kepadanya. Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa fi riwayatin kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Dalam riwayat lain adalah Allah mencintai seumpama orang yang mendatangi azaimuh, iaitu azimahnya. Berikutnya nanti kita sambung. Saya nak berhenti awal. An Anas itu, maka dia akan masuk pula dalam perbahasan berapakah tempoh jarak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pendekkan solat. Wallahu a'lamu bis-shawab. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.